أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كما علمت آدم فعلمنا وكما فهمت سليمان فهمنا وكما عصمت يوسف فعصمنا وكما سلمت يونس فسلمنا وكما أكرمت أيوب فأكرمنا وكما ألهمت أوليائك فألهمنا وكما هيمت أحبابك فهيمنا ومن رضاك غنمنا ومن فضلك لا تحرمنا وجعلنا لك من الشاكرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita meneruskan lagi pertemuan kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang lepas kita berkongsi berkenaan dengan sifat qalqalah ataupun muqalqal. Jadi alhamdulillah seperti mana yang lepas kita kongsikan ada tiga qalqalah, iaitu sughra, kubra, dan juga yang ketiga adalah syiddatul kubra ataupun akbar. Seperti mana yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan sifat qalqalah ini. Jadi di akhir perkongsian kita yang lepas, iaitu berkaitan dengan bunyinya, bunyi qalqalah. Ketika mana kita menyebut qalqalah itu huruf-huruf yang bersifat qalqalah, maka bunyinya ialah bunyi fathah. Seperti mana disebut kata ulama tajwid pada halaman 211, wa qalqalatan qarrib ila al-fathi mutlaqa wa la tutbi anha billali qablu tajmula. Dan hampirkanlah qalqalah itu kepada baris fathah secara mutlak. Jadi bunyinya adalah bunyi fathah, dan janganlah kamu memperikutkan akannya kepada baris yang sebelumnya, maka kamu memperindah lafaz ataupun sebutannya. Jadi bunyi qalqalah itu ialah bunyi fathah. Jadi aqa, aqa. Kemudian lagi apa? Ab, aj, ad. Tu. Jadi bunyi-bunyi qalqalah itu ialah bunyi fathah, walaupun baris sebelumnya dhammah ataupun baris sebelumnya kasrah. Jadi bunyi qalqalah ialah bunyi fathah secara mutlak. Baik. Dan juga ada di kalangan ulama yang menggunakan istilah yang lain, iaitu sughra, kubra dan akbar. Digunakan istilah yang lain, iaitu sughra, sama sughra. Yang kedua, kubra itu digunakan istilah wusta, pertengahan. Yang kedua, kalau kita biasa dengar kubra, tapi ada setengah ulama yang menggunakan istilah wusta, pertengahan. Dan yang ketiga, dia guna istilah kubra. Itu perbezaan istilah. Perbezaan istilah, maksudnya sama. Maksudnya sughra, qalqalah sughra, kemudian yang kedua qalqalah kubra sama dengan qalqalah wusta, sama. Istilah dia yang berbeza. Dan yang ketiga kubra ataupun syiddatul kubra. Baik, itu berkenaan dengan qalqalah pada yang lepas. Baik, pada malam ini kita akan masuk pada sifat yang berikutnya,
iaitu sifat lin. Sifat lin ataupun layyin, maksudnya lin itu maksudnya lembut. Kalau kita ni ada seorang anak kita ke, pasangan kita ke, ataupun sesiapa sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita ke, yang susah nak dengar nasihat, ini petua lah, sampingan, reti lah malam ni kan. Bukan kita minta, tapi dia berlaku pada kita kan. Jadi apa caranya? Antaranya kita doa Nabi Daud alaihi salam, iaitu Allahumma layyin, Allahumma layyin qalbahu ka, kalau bagi lelaki. Kalau bagi perempuan, qalbaha. Sekali lagi saya ulang, Allahumma layyin qalbahu, atau kalau perempuan qalbaha kama layyinta al-hadida li Daud. Ya Allah, ya Tuhan kami, layyin, lembutkanlah hatinya, qalbahu, hatinya seorang lelaki ke, kalau qalbaha seorang perempuan, ataupun kalau bagi satu kumpulan qalbahum, ataupun qalbahunna bagi perempuan, kama layyintal hadida li Daud, seperti mana engkau telah melembutkan besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Sebab Nabi Daud ni kerja dia adalah tukang besi. Dia boleh melembutkan besi. Jadi itulah di antaranya, atau bersentuh berkaitan dengan perkataan li. Jadi doa dia saya ulang sekali lagi, tak tulis lah, saya sebut ya, boleh ingat kau no? Tak apa, nanti minta rekod ni kat cikgu kita. Boleh ulang balik. Allahumma layyin qalbahu bagi lelaki, atau qalbaha bagi perempuan, kama layyintal hadida li Daud. Boleh ikut tak? Nak ikut? Boleh, kita cuba Allahumma layyin qalbahu, itu bagi lelaki lah. Kalau bagi perempuan kita tukar qalbaha, kama layyintal hadida li Daud. Jadi kita minta dengan niat di hati kita, minta Allah lembutkan hati seseorang tu, yang kita mohon doa tu kan, hajat kita kepada siapa, minta Allah lembutkan hatinya seperti mana engkau telah melembutkan besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Itu dia antaranya. Baik, jadi itu maksudnya adalah lembut, lin ataupun layyin, itu lembut. Manakala pada istilah, maknanya pada istilah iaitu menyebut dengan lembut dan mudah. Ataupun ada setengah disebut maknanya lunak. Lunak maksudnya dengan lembut kita sebut. Dan kata sahib Al-Salsabil Al-Syafi, wal-linu an takhruja bis-suhulah harfaini duna syiddatin wa kulfah, iaitu dan lin itu kamu mengeluarkan dua huruf dengan mudah tanpa kekerasan dan kesusahan. Itu maksud lin. Jadi di sini sifat bagi huruf lin ni ialah sifat bagi huruf. Jadi huruf lin ada berapa? Huruf lin ada dua saja. Huruf lin ada dua, yang mana syaratnya apabila waw sakinah, apabila waw sakinah sebelumnya baris fathah. Waw sakinah ataupun waw sukun sebelumnya baris fathah, itu yang pertama. Yang kedua iaitu ya sakinah. Yang kedua adalah ya sakinah sebelum dia baris fathah, sama je. Syarat dia berlaku sama, iaitu sebelumnya baris fathah, hanya berbeza adalah hurufnya.
Yang pertama waw, yang kedua ya. Kedua-duanya sakinah, tidak harakah ataupun tidak berbaris. Seperti mana kata Imam Ibn Al-Jazari, wallinu wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma. Iaitu dan lin itu hurufnya ialah waw dan ya sukun keduanya, dan huruf sebelumnya huruf sebelum keduanya itu adalah berbaris fathah. Begitu juga pada kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wallinu minhal ya'un wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin u'lina. Dan lin itu hurufnya ya dan waw yang sukun keduanya sekiranya berbaris fathah huruf sebelumnya, sebelum keduanya itu, demikianlah dinyatakan, iaitulah huruf lin adalah huruf waw dan juga ya yang sebelumnya baris fathah. Kita tengok contoh. Tadi yang pertama adalah waw, sebelumnya fathah, waw ni sukun. Yang kedua ya, sebelumnya fathah, ya sukun. Okey, antara contoh fauqa, faw waw sukun, sebelumnya adalah fathah. Jadi fa sebelumnya fathah. Fathah. Waw sukun sebelumnya fathah. Ini sebelum. Yang kedua contoh dalam kitab tulis apa? Laisa. Laisa. Jadi ya lam fathah. Jadi ya adalah sukun, sebelumnya ini adalah fathah. Jadi fauqa, bunyinya fauqa. Fau. Nampak tak buka mulut. Nampak? Tak nampak lah. Tanya siapa? Okey, fau. Fau itu fauqa, fauqa. Kalau ya laisa, tak apa, kita tulis contoh dulu. Okey, lagi contohnya qaulun. Qaulun. Okey, lagi apa lagi? Naum. Naum. Okey, lagi apa lagi? Dalam surah Fatihah apa? Yaumi. Lagi dalam surah Fatihah ada satu lagi, ghairi. Ghairi. Okey, ada lagi tak contoh-contoh dia? Ada lagi. Apa lagi? Khaufun. Sama je. Cuma cara kita menyebutnya lagi. Huruf-hurufnya tetap sama tapi kita sebut bagaimana. Lagi bai'un. Bai'un. Quraish. Quraish. Okey. Okey, mari kita sebut. Yang pertama fauqa.
Fauqa. Fauqa. Okey, pertama. Yang kedua, laisa. Laisa. Biasa kita ada setengah dia baca ataupun disebut laisa, laisa, dia tak cukup. Ya. Tak sampai ke tahap kesempurnaan sebutan lin tu. Jadi nak sebut bagaimana? Laisa. Okey, angkat ya tu bagi maksudnya tengah lidah tu bagi rapat dengan langit. Laisa gitu. Baru sampai. Okey. Kemudian qaulun. Qau gitu kan. Qau gitu. Sekali lagi qaulun. Naumun. Yaumun. Jadi ya pula. Macam mana ya? Silap saya tukar. Sebab dia tergiliat lagi. Jadi kita waw satu baris, lagi ya satu baris. Lagi waw ya lalan balik. Ya buat habis lidah. Okay. Khaufun. Sini ghairi. Okey. Baik. Khaufun. Okey, kita ulang sekali lagi. Qaulun. Naumun. Yaumun. Khaufun. Okey, itu semua waw. Jadi waw sakinah sebelum dia fathah. Okey. Kemudian ya pula. Ghairi. Baca dalam baca Fatihah. Iyyaka na'budu bukan iyyaka na'budu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairi tak sampai. Ghairi. Sebab dia lin kat situ. Ghairi. Gha isti'lah kan. Ya sukun sebelum dia fathah. Jadi apa kat situ? Sifat lin. Dia lin kat situ. Ra kasrah. Maka dia tartib pula. Dia baca ghairi gitu. Kalau baca ghairil maghdubi alaihim, ghairi tak sampai. Itu kita sebut berkenaan dengan kefasihan sebutan. Okey. Ghairi. Bai'un. Quraisyun. Okey, saya buat selang-seli pula boleh Fauqa. Laisa. Qaulun. Ghairi. Naumun. Bai'un. Yaumun. Quraisyun. Khaufun. Okey. Boleh mudah tu. Okey, cuba sebut ikut turutan. Dah boleh pergi pula. Okey, satu. Saya tak nak sebut, jadi tuan-tuan sebut. Okey, 1, 2, 3. Ikut macam turutan tadi, selang-seli tadi. Boleh? Sekali lagi. Baik, 1, 2, 3. Itu kabok lah kat situ. Sekejap. Fauqa laisa dulu. Lepas tu qaulun ghairi. Naumun bai'un. Yaumun quraisyun. Last sekali khaufun. Okey. Baik. 1, 2, 3. Silakan. Bai'un. Quraisyun. Khaufun. Okey, nampak macam lam. Minta maaf. Itu titik tu ada pula tambah tepi. Tak apa. Okey dah, itu contohlah sebutan bagi lin. Sebutan bagi huruf yang bersifat lin. Okey. Boleh itu Ini mudah lin ni kan. Cuma kita kena lunakkan dia ataupun lembutkan dia sampai bunyi waw itu jelas. Bunyi ya sukun tu jelas. Bunyi waw sukun jelas. Okey.
Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-14, inhiraf. Al-inhiraf. Al-inhiraf ini maksud pada bahasanya melencong. Melencong ataupun condong. Jadi melencong ataupun condong, maksud pada bahasa, manakala pada istilah hurufnya melencong dari makhrajnya ke makhraj yang lain, ketika menyebut hurufnya, ataupun dalam arti kata lain condong, sebutannya condong kepada makhraj yang lain. Baik, mudahnya begini kita faham. Pada inhiraf ni dia ada dua, dia ada dua huruf. Inhiraf dia ada dua huruf. Jadi sifat-sifat tunggal ni bukan semua huruf ada sifat tunggal. Jadi ada huruf yang ada sifat tunggal dan ada huruf yang tidak ada sifat tunggal yang sama. Jadi kalau kata sifat berlawanan, kesemua huruf ada sifat berlawanan. Cuma sifat tunggal ni tak semua huruf ada. Seperti contoh tadi, iaitu apa? Lin. Lin hanya waw sakinah yang sebelumnya fathah dan ya sakinah yang sebelumnya fathah, itu saja. Huruf lain terlibat, huruf lain tak terlibat. Nampak? Begitu juga dengan qalqalah. Qalqalah qaf ta ba jim dal saja. Selain daripada qaf ta ba jim dal, bukan huruf qalqalah, dan juga syaratnya adalah sakinah, sukun. Kalau huruf qaf ta ba jim dal tak sukun, maka tak jadi qalqalah. Begitu. Manakala pada yang berikutnya ini inhiraf hanya ada dua huruf sahaja, iaitu lam dengan ra. Inhiraf lam dengan ra. Jadi lam hujung lidah, hujung lidah, iaitu permukaan atas hujung lidah kita. Atas hujung lidah kita, hujung lidah kita yang bahagian atas hujung. Itulah yang bertemu langit di atas. La. Manakala yang kedua ra belakang, hujung lidah belakang. Hujung lidah belakang, maksudnya di mana belakang? Bawah. Kita sebut bawah. Bila kita lekukkan lidah kita, maka di bahagian tu, itu adalah belakang hujung lidah. Jadi bila menyebut huruf la, bukan la. Kalau la, maka hujung lidah kita tidak bertemu dengan langit atas. Tak sampai ke makhraj la hujung lidah. Jadi dia tidaknya keras kerana lam ini dia sifatnya adalah tawassut. Dia bukan syiddah, dia bukan rakhawah dalam sifat berlawanan. Dia bukan terlalu syiddah menekan, dan dia bukan terlalu melepas rakhawah. Jadi dia pertengahan, tawassut. Jadi bunyinya la. Itu maksud inhiraf. Jadi bunyinya adalah condong kepada makhraj yang lain. Iaitu paling mudah kita faham apabila huruf lam di hujung lidah, hujung lidah kita bertemu dengan langit di atas. Kemudian huruf ra belakang lidah tu, yang bertemu dengan langit di atas ini yang ada lekuk-lekuk tu. Langit kita tu yang ada bahagian langit keras, dia panggil. Yang keras yang lagi lembut tu, yang ada lekuk-lekuk Ustaz. Langit keras. Langit apa ni? Tak tahu. Tak sebut lagi mak, langit-langit ni. Bahagian depan kan ada lekuk-lekuk tu. Dan ra ni dia ada sifat yang berikutnya, iaitu takrir. Tu bunyi tu. Takrir, bergetar, getaran ataupun berulang-ulang. Maksudnya takrir tu maksudnya berulang-ulang.
ataupun getaran. Jadi huruf lam dan huruf ra, iaitu hujung lidah sebelah atas bagi huruf lam, manakala belakang lidah iaitu adalah huruf ra. Jadi bagi yang menyebut huruf ra, kadang-kadang ada setengah tu dia sebut huruf ra jadi ra kan. Ada juga yang tak boleh nak sebut ra. Bermakna hujung lidah dia tidak menepati tempatnya. Ra, dia tak sampai ra kan. Dia terbuka ra dia jadi ra. Dia tak jadi ra. Itu di antaranya. Okey, itu inhiraf. Jadi inhiraf mudah kita faham, hujung lidah sebelah atas itulah bagi huruf lam, manakala belakang lidah, hujung lidah sebelah belakang iaitu bagi huruf ra, inhiraf. Kemudian yang berikutnya takrir, seperti yang sebutkan tadi, iaitu takrir hanya ada pada huruf ra sahaja. Takrir hanya ada pada huruf ra sahaja. Iaitu apabila menyebut ra, tu ada bunyi getar. Ra. Itu maksudnya takrir. Bila seseorang itu menyebut huruf ra ada bunyi getar. Tidaklah terlalu banyak ra itu bukan sampai tahap macam tu. Itu keterlaluan sangat. Dia hanya bunyi sedikit saja. Ra. Itu maksudnya takrir. Cuma bezanya antara takrir ni ada ra yang bersifat tafkhim dan ada ra yang bersifat tarqiq. Jadi bunyi yang tafkhim tu agak kurang, bunyi tarqiq tu bunyi macam lebih sedikit. Contoh Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ra. Manakala itu bagi tafkhim. Ra yang bersifat tebal. Manakala nipis, ra yang bersifat dengan tarqiq ataupun hukum tarqiq, min syarrin, lebih sedikit getaran tu. Min syarrin. Kalau kita baca min syarri tak cukup. Ya, ri bunyi lebih sikit kerana dia nipis. Kerana dia tarqiq, nipis. Jadi bunyi takrir dia tu sedikit kuat. Kerana dia nipis. Itu berkaitan dengan takrir. Jadi takrir hanya ada pada huruf ra sahaja. Dan takrir juga disebut oleh ulama bahawa takrir hendaklah disembunyikan jika ra tersebut bertasydid, sama ada ketika wasal atau waqaf. Ni bab bunyinya tadi yang kita sebut ni. Adakah bunyi takrir tu bunyi tu macam tu, bunyi kuat gitu ke ataupun sedikit sahaja? Maka kata ulama hendaklah disembunyikan jika ra tersebut bertasydid. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra sikit je. Itu maksud disembunyikan. Bukan mestinya kena sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Itu macam apa nak belajar. Ar-Rahman itu tak kena. Jadi dia menyembunyikan bunyi takrir tersebut. Tidaklah terlalu kuat bunyinya. Sama ada ketika wasal. Jadi Ar-Rahman itu adalah ketika wasal. Ar-Rahmanir-Rahim itu ketika wasal. Manakala ketika waqaf iaitu fil har sikit. Ada tak takrir tu? Dengar tak? Dengar. Itu maksudnya. Jadi itu adalah takrir pada ketika wasal dan juga pada ketika waqaf. Jadi bunyi itu tetap ada, cuma disembunyikan bunyi. Baik.
Okey, boleh faham takrir tu mudah tu, takrir tu mudah. Cumanya bagi sesiapa yang menyebut huruf ra, pastikan ada getaran tersebut, ada getaran. Baik. Kemudian sifat yang berikutnya iaitu tafasyi. Tafasyi. Nama sifat dah menunjukkan apakah dia punya bunyinya. Nama sifat telah menunjukkan bunyinya. Iaitu tafasyi maksudnya ialah hamburan, berhambur, menghambur. Ada maksudnya itu kan. Kalau dalam kitab ni tulis menghambur. Itu maksud tafasyi tu. Jadi huruf syin adalah huruf tafasyi. Huruf syin. Satu-satu huruf adalah huruf syin. Begitu. Okey, baik. Jadi tafasyi berhamburan angin. Pada istilah maksudnya berhamburan angin antara gigi depan dengan langit-langit keras ketika menyebut hurufnya. Jadi bila kita sebut daripada langit-langit keras sampailah ke gigi hadapan. Gigi hadapan tu makhraj huruf apa? Gigi depan makhraj huruf apa? Gigi tengah. Gigi kecil tengah sebelah atas. Makhraj bagi huruf wa kan? Wa belah atas wa. Okey, jadi sampai ke makhraj huruf wa, tu bunyi dia tu sampai ke makhraj huruf wa. Itu dalam kitab yang lain disebut begitu. Jadi bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya. Jadi bunyi itu keluar, hamburan tu sampai keluar mulut. Kan? Sampai ke tangan kita letak di depan ni pun ada rasa hamburan angin tu. A'udzu billahi minasy. Ada bunyi ya? Bunyi memang bunyi angin. Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu maksudnya hamburan angin yang keluar daripada mulut ketika menyebut huruf yang bersifat tafasyi. Kata sahib Al-Sasabil Asy-Syafi, wa in tasha' ma'na tafasyi fa'lam huwa intisyarur rihi dakhilil fami. Dan sekiranya kamu inginkan makna tafasyi, maka ketahuilah bahawa dialah udara yang berhamburan dalam mulut. Ada angin, udara yang berhamburan, itu maksud tafasyi. Terkadang kalau bagi mereka yang menyebut tak mencukupi hamburan tafasyi itu, maka dia akan jadi a'udzu billahi minasy syaitan. Dia tak bunyi syin. Dia tak bunyi syin. Jadi kena tu syuh lah. Halau betul, dengan halau main-main. Halau main-main tak larilah dia. A'udzu billahi minasy. Kalau kucing kita syuh sungguh. Ni setan kena syuh. Halau sungguh. Syuh. Itu tafasyi, itu umpamanya lah. Baik. Okey, boleh cuba sebut a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu paling mudah. Tafasyi ni paling mudah nak sebut. Kuat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyai. Sini dia ada sabdu. Ya, dia ada sabdu. Jadi minash pertama shin tu mati ataupun sukun. Yang kedua baru berbaris, itu maksud sabdu. Jadi kena bunyi dua-dua. Pertama bunyi yang sukun, yang kedua baru bunyi berbaris. Jadi bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kita bila sebut kalimah-kalimah ni, huruf-huruf hijaiyah ni, ayat-ayat Quran, bila kita sebut dengan sebetul-betulnya kan, dengan fasih, maka kita akan rasa puas. Sebab tu bila baca Quran kan, kita baca dengan kefasihan, maka kita rasa tenang, kita dapat tenang. Tapi kalau kita baca tanpa kefasihan, kita kurang tenang. Baca apa Quran banyak pun tak tenang kita, tak sampai aja. Mungkin dapat tapi sekejap, mungkin sikit, itu maksudnya. Jadi bila kita, sebab apa, bila kita baca dengan kefasihan, bukan bermakna kita kena fasih, maksudnya kita baca tu dapat menghayati kan? Bila kita baca dengan sebutannya yang sempurna, maka kita akan mudah mendapat penghayatan, tadabbur, itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita. Okey, itu berkenaan dengan tafasyi. Tafasyi. Okey. Kemudian ada juga yang disebutkan di sini, iaitu di antaranya ulama tajwid mengatakan bahawa tafasyi terbahagi kepada 3 martabat. Tafasyi terbahagi kepada 3 martabat, iaitu yang pertama a'la, yang kedua awsat, yang ketiga adna. Pertama a'la, yang kedua awsat, yang ketiga adna. Iaitu yang pertama a'la, iaitu peringkat paling tinggi. Ia terjadi pada shin musyaddadah, seperti tadilah yang kita sebut tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim kan. Dia shin musyaddadah, itu paling tinggi. Yang kedua iaitu martabat awsat. Awsat iaitu pada shin sakinah. Ini peringkat pertengahan. Ashhadu, bila kita nak azan kan, bila Bilal muazzin dia nak azan, ashhadu an la, ashhadu, awak bunyi itu kena kuat shin. Kadang-kadang dia tenggelam, kadang-kadang bunyi itu tak jelas, bunyi tenggelam. Asyhadu an la, asyhadu. Jadi dia bukan fathah, dia situ sukun. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu, aku bersaksi. Jadi asyhadu an la, dia agak mungkin mengubah makna di situ, maka perlu dielak. Jadi sebab itu sebutan tu kena fasihkan. Sebelum kita nak laungkan, kita kena buat latihan kefasihan supaya ia lebih jelas. Jadi azan ke, baca Quran ke kan, jadi imam ke, sembahyang ke dan sebagainya, apabila kita menyebut kalimah-kalimah yang thayyibah ni, kalimah-kalimah yang mulia ni, ayat-ayat Al-Quran kan, azan dan sebagainya, maka bila kita macam saya sebutkan tadi, maksudnya kita memfasihkan sebutan kita, maka dia akan terbit dari situ satu aura memanggil orang supaya mendekati Allah Subhanahu wa taala. Antaranya itu. Sebab tu pernah dulu masa ketika kami belajar dahulu, guru saya tegur apa? Bacaan itu pentingkan sebutan yang fasih kerana ia menjadikan keenakan akan terbit semula jadi. Maknanya lagu tu akan terjadi semula jadi. Tak kira lah taranum, kalau kita belajar taranum lagi sedap lagi. Tapi bila tak belajar taranum pun, bila kita baca sebutan kita fasih, maka dia akan terbentuk lagu tersendiri. Lagu bacaan tersendiri. Kalau azan, dia akan terbentuk lagu azan tu tersendiri. Itu di antara kelebihannya. Baik. Jadi martabat awsat ialah shin sakinah. Shin sakinah. Manakala martabat adna yang paling rendah sekali ialah shin mutaharrikah. Shin mutaharrikah ialah shin yang berbaris. Shin berbaris fathah, shin yang berbaris kasrah, dan shin yang berbaris dhammah. Jadi contohnya
Yausha kan, sya shi shu, tu sya fathah sya kasrah shi sya dhammah shu. Jadi dia bunyi, dia tidaklah kuat seperti mana awsat dan juga a'la. Dia bunyi sekadar memenuhi bunyinya, dia tidak lebih daripada itu. Itu maksudnya adna. Baik. Jadi itulah di antaranya berkaitan dengan sifat tafasyi. Yang mana hurufnya ialah huruf shin. Okey. Kemudian yang berikutnya iaitu yang ke-17. Sifat yang ke-17 iaitulah ataupun sifat yang ke-7 daripada 7 sifat tunggal bagi huruf-huruf hijaiyah ialah istitalah. Istitalah ini sifat yang terakhir. Kesemuanya ada 17 sifat. Semuanya ada 17 sifat. Istitalah maksudnya pada bahasa ialah memanjang, tawilah kan, istitalah memanjang. Manakala pada makhraj pada istilah iaitu makhraj, hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah sehingga sampai ke makhraj lam. Jadi tepi lidah, bahagian tepi lidah sampailah ke makhraj lam, sampailah ke hadapan. Iaitu apa? Kata sahib Al-Salsabil Al-Syafi, wal istitalatu in aradta haddaha hiya imtidadud dhadi fi makhrajiha. Dan istitalah itu jika kamu inginkan batasannya, dialah berpanjangan dhad pada makhrajnya. Jadi huruf istitalah itu ialah huruf dhad. Huruf yang bersifat istitalah ialah huruf dhad. Jadi bila kita baca ghairil maghdubi, mana tu? Tepi lidah. Tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri. Dah bunyi dah. Tak ada. Sebab panjang sangat kita kena sambung nanti. Istitalah nanti kita sambung pula insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.